Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk bahagian yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung kertas satu, soalan set C, percubaan Pahang. Soalan 29 hingga 40 tentang balaghah. ميز الاستعارة التصريحية من الاستعارة المكنية. Bezakan. Mayyiz maksudnya bezakan. Mayyiz maksudnya bezakan isti'arah tasrihiyah dengan isti'arah makniyah. Maksudnya anda dikehendaki menentukan ayat di bawah ini sama ada dia itu isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah. Ansyabal mautu azfaruhu likulli insan. Ansyabal maut azfaruhu likulli insan. Ansyaba ni mencakar. Al-maut kematian, azfaruhu kuku-kukunya, likulli insan bagi setiap insan. Okey, baik. Isti'arah tasrihiyah ataupun isti'arah makniyah. Kita tengok kaedah yang ustaz bagi baru ni dulu, iaitu makbah dan tasbih. Okey. Kalau ada musyabbah, kalau ada dalam ayat tu ada musyabbah, maka dia adalah makniyah. Makniyah. Tapi kalau ayat tu ada musyabbah bih, tasbih bih tu musyabbah bih, maka dia adalah tasrihiyah. Okey, sekarang ni ayat ini ansyabal maut azfaruhu likulli insan. Adakah ada tak musyabbah bih ataupun ada musyabbah sahaja? Baik, ansyabal maut azfaruhu. Okay, di sini ada tak musyabbah bih? Di sini tidak ada musyabbah bih, tapi di bawah datang sesuatu yang memberi gambaran kepada musyabbah bih. Ya, musyabbah bih ni adalah sesuatu yang diumpamakan. Okey, ansyaba al-maut azfaruhu. Ansyaba ni mencakar, al-maut kematian, azfaruhu kuku-kukunya. Okey, maut itu mati, tidak ada kuku untuk mencakar. Tetapi dia mati ini diibaratkan seperti binatang buas di hutan. Binatang buas di hutan yang mempunyai kuku yang tajam mencakar. Jadi dalam ayat ini disebut secara jelas mati, iaitu mati ini adalah musyabbah, dan tidak disebut binatang buas yang merupakan musyabbah bih. Tetapi dalam ayat ini dibawa datang gambar supaya kita dapat memahami apakah kehendak sebenar
gambaran yang perumpamaan yang nak diberikan. Dibawa gambaran mencakar dan kuku. Itu bahagian daripada sifat dan bahagian daripada binatang buas tersebut. Jadi di sini hanya disebutkan al-maut musyabbah, tidak disebutkan musyabbah bih. Jadi sekiranya hanya ada musyabbah dan dibawa gambaran yang merupakan sifat ataupun bahagian-bahagian tertentu daripada musyabbah bih, maka dia adalah isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Okey, ini jawapan dia, isti'arah makniyah. Okey, soalan yang ke-30 pula, qamal hadirun ikraman lil bahri. Qamal hadirun ikraman lil bahri. Okey, sekarang ini ayat ini memberi maksud orang-orang yang hadir itu bangun ikraman, memuliakan atau menghormati bagi laut, lil bahri, bagi laut. Di sini hanya disebut laut, tidak disebut musyabbah. Kita tidak tahu musyabbah dia apa dia, tapi disebut laut. Kita tahu laut ini ialah seorang yang mungkin mempunyai ilmu yang banyak ataupun seorang yang mulia. Jadi al-bahru adalah musyabbah bih, sesuatu yang diumpamakan, sesuatu yang dijadikan sebagai perumpamaan untuk mengumpamakan sesuatu. Contohnya sekarang laut dijadikan perumpamaan untuk mengumpamakan seseorang yang berilmu. Itu adalah musyabbah bih. Jadi dalam ayat ini hanya ada musyabbah bih. Jadi sekiranya ada musyabbah bih, maka ayat ini adalah tasrihiyah. Ya, jadi tulis jawapan dia al-isti'arah, isti'arah makniyah, dan bawah isti'arah tasrihiyah. Baik, kita pergi terus. Soalan seterusnya, tabassamat al-wurud fil bustan ba'da al-ghaith. Tabassamat al-wurud fil bustan ba'da al-ghaith. Senyum bunga-bunga ros di taman itu selepas hujan. Okey, di sini bunga-bunga disebut secara jelas. Bunga yang di taman tersebut disebut secara jelas, bermaksud bunga adalah musyabbah, dan dibawa pula datang satu sifat, satu gambaran yang memberitahu apakah benda yang menjadi perumpamaan kepada bunga tersebut. Jadi tabassamat maksudnya bunga kat sini tabassamat, tersenyum. Jadi bunga ni diibaratkan, bunga yang berkembang diibaratkan orang yang tersenyum. Ibarat orang yang tersenyum. Jadi jelas sekali di sini al-wurud adalah musyabbah, tetapi dibawa datang gambaran yang memberi tahu kita clue atau kepada apakah benda yang menjadi perumpamaan, iaitu ibarat seperti orang yang sedang senyum, sedang senyum. Jadi al-wurud adalah musyabbah bih, jadi dia adalah isti'arah makniyah. Baik, kita pergi seterusnya. Soalan, ma nau'u al-uslub al-insya'i fi ma ya'ti ma'a bayan tariqatih.
Okey, uslub insya'i, terangkan jenis uslub insya'i dan jelaskan tariqah dia. Uslub insya'i apa dia? Jenis dia ada talabi dengan ghairu talabi, dan ghairu talabi. Dan tariqah dia, tariqah dia kalau kita rujuk dalam boleh rujuk dalam buku rujukan lah. Talabi, al-amru, an-nahyu dan seterusnya. Kalau ghairu talabi, seperti al-dhammu, al-madhu. Okey. Baik, sekarang kita tengok nau' al-uslub insya'i, iaitu talabi atau ghairu talabi. Jawapan kepada nau' uslub al-insya'i ni kita tulis talabi ataupun ghairu talabi. Tariqah tulis yang al-amru, an-nahyu, al-madhu tu. Tapi kena ingatlah apakah uslub nau' talabi, apakah tariqah dia. Nau' ghairu talabi, apakah tariqah dia. Ma akhtara athar at-talawuth al-bi'i. Ma akhtar, alangkah bahaya, alangkah di dalamnya dia dibawa datang alangkah. Maka kat sini adalah jadi ma akhtar, alangkah bahaya. Jadi dia bawa dekat sini, dia bawa datang perkataan alangkah bahaya, alangkah, yang menggunakan wazan ma af'al, ma akhtar. Okey, ma akhtar. Mudah juga kita nak kenal dia kita tengok, bandingkan dengan wazan ma af'al, ma akhtar. Ni ada maksudnya alangkah bahaya. Okey, jadi yang menggunakan wazan ma af'al, yang memberi maksud alangkah ini, jenis nau' dia adalah tariqah dia adalah ta'ajjub. Ta'ajjub, kehairanan, kegaguman. Jadi ta'ajjub ini terletak pada jenis nau' yang ghairu talabi. Jadi anda letak ghairu talabi pada bahagian nau' al-uslub al-insya'i, dan tariqah dia letaklah at-ta'ajjub. Okey, jangan letak perkataan yang jadi perkataan dalam tu ma akhtar, jangan letak. Sebab dekat dalam ni dia tidak minta perkataan yang ada dalam ayat tersebut. Baik, seterusnya, intabihna ila qawlil muallim ya talibat. Ambil perhatianlah kepada kata-kata guru, wahai pelajar. Okay, kat sini kita tengok di akhir ada perkataan ya talibat. Ya bermaksud seruan. Okay, bila ada seruan, tariqah yang digunakan adalah an-nida. Ada ya dekat situ, ya talibat, maka tariqah dia adalah an-nida, seruan. An-nida adalah seruan. Jadi seruan berada dalam nau' uslub talabi. Nau' uslub dia talabi. Jadi tulis dekat nau' uslub al-insya'i talabi, dan tariqah dia an-nida. Baik, seterusnya, ni'mas sadiq al-kitab. Bila ada perkataan ni'ma pula, ni'ma, maka ni'ma maksudnya sebaik-baik. Sebaik-baik. Satu lagi yang lawan dia adalah bi'sa, seburuk-buruk. Okey, kalau ada perkataan ni'ma atau bi'sa, ni'ma adalah untuk tariqah madhu, puji, memuji, sebaik-baik, memuji. Okey, madah bermaksud pujian.
Jadi pujian ini berada dalam jenis nau' uslub insya'i ghairu talabi. Ghairu talabi. Maka kita tulis nau' al-uslub al-insya'i ghairu talabi dan tariqah dia al-madah. Baik, kita pergi terus soalan yang ke 35, 36 dan 37. Dia minta istakhrij at-tibaq min al-ibarat al-atiyah ma'a bayan naw'ih. Keluarkan tibaq dan serta terangkan jenisnya. Okey, tibaq ada dua jenis, iaitu tibaq ijabi dan tibaq salbi. Kan? Tibaq ijabi dua perkataan yang berlawanan berada dalam satu ayat. Dua lafaz perkataan yang berada dalam satu ayat, dia berlawanan. Dalam satu ayat tu mesti ada cantik, buruk, bersih, kotor dalam satu ayat. Tibaq salbi perkataannya ada menggunakan la, tidak. Satu ayat ayat sebelum pernyataan yang sebelum tidak ada la, pernyataan yang kedua ada la. Ada la ataupun dipanggil ada bermaksud tidak. Perkataan yang bermaksud tidak, sama ada la ke, adam ke, ataupun laisa ke, semua yang bermaksud tidak. Baik, kita pergi satu persatu. Soalan ke-35, ya abna if'alu khairan watruku syarran. Wahai anak-anak, buatlah kebaikan dan tinggallah kejahatan. Jadi dekat sini ada perkataan khairan dengan syarran. Khairan baik, syarran jahat. Jadi kat sini adalah tibaq ijabi. Tibaq ijabi. At-tibaq al-ijabi. Okey, itu untuk tibaq al-ijabi sebab perkataan khair dengan syar. Khairan dengan syarran. Okey, kat sini macam mana kita nak tulis dia? Okey, di bahagian kotak at-tibaq itu kita tulis perkataan yang menjadi perkataan yang menjadi tibaq tu. Kita tulis perkataan ni, perkataan khairan dengan syarran. Okey. Kemudian jenis nau' dia adalah tibaq ijabi. Baik, seterusnya soalan uhibbul khiyatah wala uhibbul tabakh. Jelas sekali kat sini ada la di situ, maka dia jenis at-tibaq as-salbi. Tibaq as-salbi, maka tulis dekat bahagian nau' itu tibaq salbi, dan pada bahagian tibaq tulis uhibbu dengan la uhibbu. Okey. Baik, seterusnya 37, as-sidqu mahbub wal kadhbu al-kadhibu mamnu'. As-sidqu dengan al-kadhib. As-sidqu dengan al-kadhib. Kat sini at-tibaq al-ijabi dan nau' dia tibaq al-ijabi. Di bahagian at-tibaq tulis perkataan as-sidqu dan al-kadhib. Okey. Baik, kita terus pergi ke soalan
bahagian yang terakhir, ayin al-jinas, tentukan jinas dalam ayat ini, dan ma'a bayan naw'ih, jelaskan jenisnya. Okey, tentukan mana perkataan yang jinas, kemudian terangkan jenisnya. Okey, jinas adalah perkataan yang yang sama, tetapi ada perbezaan. Ada perkataan yang mempunyai persamaan, persamaan daripada segi sebutan, tapi berbeza dari segi maksud. Jadi ada jinas tam dan ada jinas ghairu tam. Okey, jinas tam bermaksud perkataan tu dua-dua biji tu, dua-dua perkataan tu ada sama. Misalnya kalau sini Ramadan, perkataan pertama Ramadan, perkataan kedua pun Ramadan. Ramadan, satu lagi Ramadan. Okey, dalam ayat tu ada dua perkataan yang sama, dua-dua sebutan pun sama, Ramadan, Ramadan. Ramadan yang pertama nama orang, Ramadan yang kedua bulan Ramadan. Okey, jadi ini dua-dua semuanya sama dari segi nau' al-huruf. Okey, yang ni kena ingat juga, nau' al-huruf, jenis huruf. Jenis huruf dia sama, syaklul huruf dia sama, baris, syaklu al-huruf, baris dia sama, syakl baris. Nau' maksudnya jenis huruf alif bata, syakl baris sama. Adad al-huruf, adad maksudnya bilangan huruf pun sama. Okey, Ramadan ada berapa huruf? Ra, mim, dha, alif, nun, ada 5. Sama juga yang kedua, bilangan sama, adad bilangan. Tertib susunan dia pun sama, susunan dia sama. Ra dengan ra, mim dengan mim, dha dengan dha, alif dengan alif, nun dengan alif. Jadi ini bila ada semuanya sama, keempat-empat tu dari segi nau', syakal, adad, tertib. Nau' maksudnya jenis huruf, alif, ba, jim. Syakal bermaksud baris atas, bawah, mati, depan. Okey, adad bermaksud bilangan, dan tertib artinya susunan, dia tidak ke depan ke belakang, sama je. Jadi bila ada empat-empat syarat ini, maka jenis dia adalah, nau' dia adalah jinas tam, jinas yang lengkap. Okey, jinas yang kedua adalah jinas ghairu tam, jinas yang tak lengkap. Jinas yang tak lengkap bermaksud jinas tu ada satu ataupun lebih syarat yang tidak dilengkapi, yang dicukupi, iaitu inilah nau', syakal, adad, tertib. Mungkin nau' dia tak ada, nau' dia berbeza, yang lain sama. Ataupun mungkin syakal dia berbeza, yang lain sama. Okey, ataupun susunan tertib dia sama, yang lain sama. Tengoklah kepada perkataan tersebut. Okey, sekarang kita pergi tengok kepada latihan. Sallaitul maghrib fi biladil maghrib. Al-maghrib dengan al-maghrib. Saya sembahyang maghrib di negara maghribi, di negara Maghrib, Morocco. Okey, jadi maghrib dengan maghrib sama, ejaan dia sama, huruf dia sama, nau' dia sama, syakal sama, adad pun sama, tertib pun sama, maka ini adalah jinas tam. Okey, kita tulis perkataan jawapan pada soalan 38 adalah jinas tam. Seterusnya soalan 39, likulli da'in dawa, da dengan dawa. Da dengan dawa. Kat sini kita tulis apakah hendak dia nak tulis macam mana? Dia tak minta tulis. Dia suruh tulis dekat dalam kertas jawab
situ je, dalam ruang jawapan situ saja. Kamu tulis begini ya. Tulis perkataan dia dulu, perkataan yang jadi jinas tu. Dia suruh ayin al-jinas. Maksudnya kita kena tulis perkataan yang jadi jinas tu. Kamu tulis al-maghrib. Al-maghrib, perkataan pertama. Perkataan kedua, al-maghrib. Okey. Lepas tu tulislah nauk dia. Nauk dia jinas tam. Baik, seterusnya da'in dengan dawa. Jadi kat sini ada kekurangan satu huruf. Hilang satu huruf, iaitu dari segi adat dia, bilangan dia. Bilangan huruf dia kurang. Yang tu 3, yang tu 4, adat. Okey, jadi kat sini jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam. Baik, seterusnya 40. Soalan 40, iltahqa Yazid fil jami'ah li Yazid ilmi. Iltahqa maksud menyambung, melanjutkan Yazid pengajian di universiti li Yazid untuk menambah ilmunya. Okay, Yazid yang pertama nama orang. Yazid yang pertama nama orang. Yang ini. Okay, Yazid yang pertama nama orang. Yazid yang kedua ini adalah fi'il li Yazid untuk menambah. Yazid yang kedua adalah fi'il mudhari'. Walaupun begitu, sama juga ejaannya, sama dia, nauk dia, syakal dia pun sama, adat dia pun sama, tertib pun dia sama, maka dia adalah jinas tam. Okey, Yazid. Maka jenis dia adalah, nauk dia adalah jinas tam. Okey. Jadi kita telah selesai kepada 40 soalan. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pula dengan kertas 2 set C untuk kita ulang kaji jawapan yang telah anda semua buat baru-baru ini. Jadi setakat ini sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.